Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmah. Allahumma iftah 'alaina abwaaba maghfirah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahqina fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Rabb yang maha mencipta, lagi maha pengampun, lagi maha pengasihani. Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha pemberi segala nikmat, Rabb yang segala yang mematikan, segala yang hidup dan yang menghidupkan segala yang mati. Alhamdulillah, segala salam dan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khatimul Anbiya, Nabi Khatimul Anbiya, penutup segala Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, yang mana kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita memerlukan akan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar di hari akhir Allah nanti adalah syafaat yang kita pohon, yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Kaifa halukum? Nahnu bil khair, bi khair, alhamdulillah. Lama tak jumpa, semoga semuanya sihat-sihat selalu, semoga semuanya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang muslimin, muslimat, anak-anak, ibu bapa, adik-adik, semuanya diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita berlunaskan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah lama diturunkan akan taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Taraktu fikum, telah aku, yakni salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kepada kita semua umat telah ditinggalkan amraini, akan dua perkara. Lan tadillu, kita tidak akan sesat, kita tidak akan sesat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, selagi mana kita berpegang akan dua perkara ini. Bihima, dua perkara ini apakah dia? Kitab Allah, Al-Quran, kalamullah, yang menjadi
petunjuk. Hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang pertikaian yang perlu kita pertikaikan. Sebab hudal lil muttaqin, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang pertama, dan yang kedua sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran, sedikit murajaah, Al-Quran sebuah kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membacanya dikira ibadah. Kita melihat Al-Quran, tuan-tuan, dah dapat pahala, tuan-tuan. Kita memegang Al-Quran dah dapat pahala, tuan-tuan. Apatah lagi kita buka Al-Quran, kita belik Al-Quran dan kita membaca Al-Quran, apatah lagi kita menghafaz Al-Quran, yang mana Allah menjanjikan akan satu huruf akan 10 ganjaran kebaikan. Tidaklah Allah mengira alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf 10 ganjaran pahala, lam satu huruf 10 ganjaran pahala, mim satu huruf 10 ganjaran pahala. Dah 30 pahala kita dapat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Al-Quran itu dijadikan hantaran pertunangan, bukannya Al-Quran itu dijadikan hantaran perkahwinan. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran untuk kita membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bacalah Al-Quran. Ya tuan-tuan, bukan menjadi perhiasan di dinding-dinding rumah kita, di dalam almari perhiasan rumah kita, bukan menjadi perhiasan akan bak kata orang sebagai menolak bala dalam kereta bila ada Al-Quran. Itu sebagai, bukanlah sebagai satu kepercayaan ke apa, tapi bila ada Al-Quran itu dibaca, bukan menjadi perhiasan katanya untuk elakkan kemalangan jalan raya. Alhamdulillah bagus, tapi Quran tu taklah dibaca juga. Kan dalam kereta waktu traffic light merah 99 saat baca Al-Quran, dapat pahala. Sementara tunggu isteri pergi shopping, pergi ambil anak, baca Al-Quran dulu sementara. Sementara tunggu pergi toilet, anak kita pergi toilet dekat RNR, baca Quran dulu. Itulah perlindungan kita fid dunya wal akhirah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, tuan-tuan haji, tuan imam yang saya kasih, tuan bila, tuan pengurusi, muslimin, muslimat, kakak-kakak, abang-abang, dan yang berada di belakang sana. Belakang sana semua sihat ya? Muslimat okey? Angkat tangan sikit buat thumbs up. Okey, semua angkat tangan. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk dalam satu bab yang penuh cantik, yang penuh ceria, yang penuh yang kita tunggu-tunggukan selama ini, iaitu bab haji. Kan? Bab ke-6 muka surat yang ke-69. Macam keluarga 69. Muka surat 69, bab ke-6 muka surat 69. Cantik nombor ni. Nombor 69. Muslimin dan muslimat, dalam rukun Islam kita ada dinyatakan bahawasanya bunyatul islami ala khamsin. Nabi SAW telah meriwayatkan dalam satu hadis. Kalau kita buka hadis 40 arba'in karangan Imam An-Nawawi, dalam hadis menyatakan bunyatul islami ala khamsin, terdirinya akan Islam itu di atas 5 perkara, tuan-tuan. Apakah dia 5 perkara itu? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Bagus adik ni, boleh mengucap? Boleh, alhamdulillah. Kan? Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita naik saksi, kita beriman bahawasanya Allah itu adalah Rabb, Allah itu yang maha disembah, yang esa, yang satu. Tidak ada lain Tuhan selain daripada Allah. Wa may yartai ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang menerima selain daripada agama Islam, barang siapa yang menerima Tuhan selain Allah, barang siapa yang menerima yang syiriklah, kan? Mereka itu bukanlah daripada golongan aku.
maka dia bukan golongan orang Islam, bukan golongan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama ad-din, agama yang paling diterima di sisi Allah, di sisi Allah itu adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Telah sempurna hari ini tuan-tuan, telah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala, telah sempurna ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kalian, telah sempurna segala-galanya, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala telah meredhakan kalian semua. Islam itu adalah agama kalian. Allahu akbar. Dan itu khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi muslimin dan muslimat, pertama mengucap dua kalimah syahadah. Bunyatul Islami ala khamsin, terdiri Islam itu atas 5 perkara. Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Kan? Dirikanlah solat tuan-tuan, terutama solat yang fardu, yang wajib, kan? Wa aqimus solat. Dan yang ketiga, wa atuz zakah, keluarkan zakat tuan-tuan, wajib. Jangan tahun ni kalau kita dah terlepas, tahun lepas jangan lupa lagi tuan-tuan, bayar awal tuan-tuan zakat fitrah, kan? Seawal 1 Ramadan cari tuan imam, kan, cari Tok Bilal ke apa, terus bayar zakat fidyah, zakat fitrah ini, kan? Itu wajib tuan-tuan, kan? Tahun ini RM7, kan? Kalau itu beras biasa. Kalau tuan-tuan pakai beras basmati, beras perang, beras mahal, RM14. Kan? Jangan lupa tuan-tuan, tahun depan kita bayar awal, jangan terlewat. Yang keempat apa dia? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat dia apa dia rukun Islam? Apa dia? Membayar zakat dah tadi. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian yang keempat apa dia? Berpuasa di bulan Ramadan. Tadi zakat bulan Ramadan, lawan dia sama dengan dia berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab apa tuan-tuan, Allah suruh kita berpuasa untuk bertakwa di sisi Allah, sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, adik-adik, berpuasa dalam bulan Ramadan. Cukup tak puasa tahun ni? Ayah bagi RM1, RM10, minta ayah RM30. Tahu? Minta ayah RM30. Kan? Sebagai satu galakan, kan? Sebagai satu motivasi, kan? Orang berpuasa ni tuan-tuan, kita masak dia sedap-sedap tuan-tuan, supaya dia dapat nikmat. 2 nikmat Nabi kata orang yang berbuka puasa apa dia? Ketika dia berbuka puasa, iftar, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di samping puasa-puasa sunat, kan? Isnin, Khamis, kan? Ataupun puasa Nabi Daud sunnahnya puasa hari ini, besok tak puasa, lusa puasa, dia selang 1 hari, kan? Okey. Dan yang terakhir yang kita akan masuk sebentar lagi adalah bab mengerjakan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan kerjakanlah haji tuan-tuan dan umrahnya sekali, kan? Jadi hari ini kita masuk bab haji pada muka surat yang ke-69. Seseorang yang ingin menunaikan fardu haji terlebih dahulu hendaklah melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, bertaubat, kan? Kita ni tuan-tuan bukanlah nak tunggu haji baru kita bertaubat, malahan setiap hari tuan-tuan, kan? Setiap hari perkara pertama yang diajar kepada kita sebelum kita tidur ni tuan-tuan, pertama kita ampunkan orang yang buat salah kepada kita.
kan? Sebelum kita pejam mata kita tu, kita ampunkan kesalahan orang lain. Tak apalah, dia ada hutang aku RM1, aku halalkan lah. Dia pernah langgar aku dulu kan, aku tak apalah, aku halalkan. Mana tahu tuan-tuan, dalam tidur kita Allah menarik nyawa kita. Allahu Akbar. Ada orang bangun tidur malam karang, besok pagi dah tak ada kan. Allah tarik nyawa dia dalam ketika waktu tidur kan. Jadi kita bertaubat kan. Nabi ajar kepada kita satu hari berapa kali kita istighfar? Banyak, 500 kali, 1000 kali, beribulah. Tapi kita mampu kalau boleh lepas solat 5 kali, 7 kali. Yang witir lah. Witir tu maksudnya ganjil kan. Innallaha witr yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu witir. Witir tu satu, esa lah, dan suka kepada yang ganjil kan. Sebab itu tuan-tuan, nasihat saya kepada diri saya dan diri tuan-tuan, buat apa amalan itu dengan ganjil kan. Ganjil tu apa? Sebab tu angkat wuduk 3 kali kan. Apa lagi ganjil? Ganjil lah, kita buat amalan itu dengan bilangan yang ganjil. Sebab Allah suka nombor-nombor yang ganjil kan. Kemudian kita bertaubat, kita beristighfar. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata apa? Segera kan. Jangan dah tunggu nantilah umur aku dah 60, 50 baru aku nak pergi berjemaah dekat masjid. Jangan tunggu umur aku 60, 70 barulah aku nak berjemaah dekat surau. Jangan tunggu waktu umur kita dah lanjut, dah tak ada kekuatan, barulah nak ingat Allah, nak ingat tikar sejadah. Nabi kata apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Yang terakhir apa? Hidup sebelum mati. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan kita jiran kita ajak, jom Fatimah kita pergi berjemaah hari ni kat surah Al-Hasanah. Jom Main kita pergi dengar kuliah hari ni. Tak apalah, kau pergi dululah. Besok-besok aku pergi. Besok-besok tu tengok dia accident meninggal. Allahu Akbar. Baru tadi ajak pergi masjid, pergi surau tuan-tuan. Kalaulah dia pergi surau tadi, accident tak tadi? Tak. Kan? Senang, jomlah kita dengar kuliah malam ni. Ini ada kuliah dekat surah sana Kabut Tabak Bugis. Bolehlah, jom. Pergi ramai. Tu depan sana dengar panggilan, jalan accident sebab tengok. Kalaulah aku yang jalan tadi, confirm aku yang insiden tadi. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Kan tuan-tuan? Sebab itu saya selalu ingatkan diri saya pada diri tuan-tuan juga. Kalau kita bermusafir tuan-tuan, sebab saya selalu bermusafir, hampir setiap 2 minggu sekali saya balik Perak, saya pergi KL sebab balik kampung rumah lah kan kat Perak. Bermusafir, tiba waktu solat kita berhenti tuan-tuan. Kita berhenti RNR. Wah, salah sebut ni. Kan? RNR. Banyak dekat Malaysia ni kan. Kalau kita daripada Aikro berapa puluh jumpa RNR sampai KL tu. Kan? Berhenti sekejap tuan-tuan. Kalau tahu jam tu depan tu, kita tahu Seremban si jamnya. Kan? Dekat Nilai confirm jam Jumaat Sabtu Ahad. Dekat Sungai Bersih confirm hari ni jam. Confirm. Kan, dah tahu, aku tadi musafir pukul 5 petang. Kan kalau jam kan nak solat maghrib macam mana? Berhenti dekat Seremban, RNR Seremban. Berhenti dekat Senawang, ada dekat Paguh, dekat Paguh mengalir ke Johor. Dekat Serdang ada satu, Seremban ada, Bukit Mahkota ada satu, Bandar Baru Bangi ada satu RNR. Kita berhenti tuan-tuan. Sebab apa? Selain dapat sejukkan enjin kereta, kita sejukkan hati kita dulu tuan-tuan.
Kan, kita solat dulu. Kan, nak kerja mana tuan-tuan, nak pergi jalan mana sekalipun, jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ingat Allah, Allah ingat kita, kita jaga Allah, Allah jaga kita, kita jaga kita. Wah, tagline COVID-19. Kan, kita jaga kita. Kan, patut kita jaga Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah jaga kita tuan-tuan. Jadi latih anak-anak daripada kecil untuk solat fardu berjemaah. Dekat rumah minta anak kita azan, supaya apa? Ceria rumah kita sedikit kan. Kalau tak mampu ke rumah Allah, kita solat kat rumah berjemaah kan. Si Along imam jap lagi, Anga karang dia azan. Jangan bagi Kak Long jadi imam. Sesat. Jangan bagi Kak Ngah azan, sesat. Kan, bagi Kak Ngah pergi siapkan makanan kan. Jangan suruh Umi jadi imam, suruh ayah jadi imam kan. Jangan suruh Kak Cik jadi Bilal, sesat gitu. Kan contoh je lah, sebab ada lelaki kan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah kan, kita jaga solat kan, insya-Allah kita bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menyediakan perbelanjaan yang cukup kan. Biasalah tuan-tuan haji kan, tahun lepas berapa puluh ribu Biasa, saya belum pernah pergi haji, saya tak tahu kan. 40 ribu je Tuan Imam, 40 ribu 20 ribu 24 ribu. Lebih kurang, nampak. Nak pergi haji ni tuan-tuan, Islam mengajarkan kita untuk kita menabung kan, untuk kita tabung, kita kumpul duit banyak-banyak kan, kita pergi haji kan, supaya apa? Menyediakan perbelanjaan yang cukup, supaya sepanjang tempoh perjalanan itu kita okey, selamat kan, sampai duit cukup lah kan. Tak adalah kita berhutang sana sini, pinjam sana sini kan. Sebab ingat tak satu lagu kumpulan Raihan, lagu pasal haji kan, pergi haji artinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita pergi untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada diri kita, kepada Maha Pencipta kita. Kita pergi ziarah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang pergi haji, pergi umrah ni digelar apa? Dhaifur Rahman. Dhaif tu apa? Tetamu. Ar-Rahman tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan tetamu Allah, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perlengkapkanlah diri kita. Kalau kita pergi ziarah rumah jiran kita, pergi makan malam kan, makan malam syarikat, makan malam dinner bersama geng-geng sekolah, kita boleh pakai smart-smart, pakai kot, pakai tie. Yang perempuannya pakai baju suteranya, emas kiri dan kanannya kan. Kasut, sanggup beli kasut mahal-mahal sebab nak pergi majlis-majlis makan malam dinner kan. Kenapa kita nak pergi ke rumah Allah kita tak mampu? Alah ustaz, pakai kain je lah ustaz, pakai baju je lah ustaz. Tengok, kita telah membeza-bezakan. Sepatutnya kita pergi ke rumah Allah dengan persediaan yang cukup rapi kan. Kita bawa alatan kelengkapan yang secukupnya kan, semua serba-serbi cukup, supaya tempoh perjalanan itu kita selamat, kita cukup bekalan dan sebagainya. Yang ketiga, memulangkan segala barang amanah kan. Kalau ada orang Pak Long kan, dulu Pak Long ada simpan barang amanah saya, pulangkan. Sebab apa tuan-tuan? Orang dulu ni tuan-tuan, zaman-zaman tuan-tuan kan, zaman-zaman atuk-atuk saya dulu, kita pergi haji dulu naik apa? Naik kapal kan, naik kapal laut kan. Kalau pergi tu lebih kurang sebulan ada je sebulan berapa hari? 6 bulan. Lamanya 6 bulan. Wah, lama 6 bulan tuan-tuan kan. Balik 6 bulan. Pergi balik lah 6 bulan. Allah, maknanya sebelum bulan Zulhijjah, bulan haji tu, bulan sebelum Ramadan, masa bulan Ramadan dah kena pergi. Nampak kan? Sebab apa kan? Sebab tu kita kena pulangkan barang amanah orang kan. Sekarang buatnya kita tercabut nyawa kita atas kapal tu kan. Ada barang amanah kan. Sebab tu kena pulang dulu tuan-tuan.
Bukan apa, takut kita tak kembali lagi, itu je kan. Supaya kita memulangkan barang amanah kita. Sebab orang dulu lambat kan, lama perjalanan pergi ke haji dan umrah ni kan, hampir 5-6 bulan kan, baru kita jumpa balik kan. Kemudian membawa bekalan daripada harta yang halal, tuan-tuan. Yalah tuan-tuan, nak pergi jumpa Allah tuan-tuan, takkanlah nak bawa duit yang haram. Takkanlah kita nak bawa duit yang daripada hasil sumber rezeki yang haram kan. Wa na'uzubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita bekerja, kita cari rezeki yang halal. Tak kisahlah kerja apa tuan-tuan, sedikit pun untung juga, banyak pun untung juga kan. Kita cari rezeki yang halal kan. Tak kisahlah kita cari rezeki halal. Hari ni untung satu hari RM1, RM2 ke, tak kisahlah, jadi yang halal tuan-tuan kan. Sebab tu kita kena mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah kan. Kita selalu berdoa pada Allah, Allahumma zuqna taubatan nasuha, Allahumma zuqna rizqan halalan thayyiban, dalah halal, thayyiban, baik lagi, mubarakah, lagi barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membawa sesuatu yang menjadi keperluan kan. Bawalah barang yang secukupnya. Hari ini alhamdulillah, kalau pergi dengan tabung haji, pergi dengan travel kan, dia ada mutawif dia ada dia punya wakil dia, ejen dia dan sebagainya. Dia ingatkan pada kita, jangan lupa bawa tuala mandi, jangan lupa bawa sikat rambut. Nak sikat rambut kau dah sana dah cukup nanti kan. Jangan lupa bawa kain pelikat, bawa jubah, bawa serban, bawa macam-macam lah dia suruh kita bawa kan. Bawa duit lebih sikit, bukan untuk berbelanja shopping, tapi untuk bersedekah di tanah haram kan. Belanja orang kat sana kan paling barakah, tempat paling barakah, tempat paling mulia kan. Kita belanja orang kat sana kan. Kadang-kadang muslimin dan muslimat kita ni, orang nak pergi haji ni kan, kita kirim macam-macam kan. Kita kirim, Pak Long nak pergi haji minggu depan, ni duit RM200, Pak Long belikan saya mainan anak saya kan, murah sana kan. Ayah saya pernah beli mainan murah kat sana. Beli kopiah, beli apa, beli kurma, beli apa, gelang tasbih ke apa, cincin kan, dikirim je. Habislah orang tua tu pergi kan, aduh wai, sangat tengah solat, itu dia berkirim, dah tak fokus kan. Shopping macam-macam, coklat lah, apalah kan. Orang tu nak pergi haji bang, biarlah dia coklat dekat Jajesco banyak, pergi beli kat sana. Dekat Teluk Mas banyak coklat kan, pergi beli kat sana. Biarlah kita biarkan dia fokus untuk menunaikan fardu-fardu ataupun syarat-syarat haji itu kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, biarlah orang tu nak pergi haji, janganlah kita membebankan dia tuan-tuan. Sekarang ini kau naik flight, kalau lebih muatan kena bayar kan. Kesian orang tu kan, dah lah dia kirim orang banyak barang kan, dia kena bayar lagi tax lah, apalah kan. Lebih muatan, luggage dah lebih kan, maksimum luggage dah lebih, dah kena bayar kan. Dah lah tengah ibadat, WhatsApp macam-macam, kirim tu kirim ni, nanti beli tu beli ni. Allahu Akbar. Biarlah orang tu nak pergi haji, kita harapkan doa saja cukup daripada dia kan. Depan Kaabah kan, doa paling antara paling makbul kan. Kita biarlah dia doa, bang nanti doakan saya cukuplah, dapat zuriat, dapat rezeki yang banyak, dapat rezeki yang halal dan sebagainya. Yang keenam, mencari rakan perjalanan yang soleh, suka kepada kebaikan dan membantu di antara satu sama lain. Ialah tuan-tuan kan, kita naik flight, kalau dulu naik kapal, mesti kena cari kawan yang soleh, yang solehah. Sebab apa? Sebagai teman perjalanan kita ni tuan-tuan kan. Kalau kita tak tahu, bolehlah orang tu ajarkan kepada kita kan. Kalau kita lupa nak apa, macam-macam, lupa rukun haji ke apa, lupa syarat sah dan sebagainya, boleh orang ni tegur kita, kau tadi lupa ni. Ada kita teman, geng kan. Sebab itu tuan-tuan, daripada Malaysia ni kadang-kadang kita kan pergi haji kan geng-geng kan, jom kita pergi haji kan, dia ada geng-geng dia kan. Carilah geng yang baik kan, orang-orang yang alim kan,
imam ke ustaz ke apa kan, yang boleh membimbing jadi mutawif kita kan, supaya dia dapat bimbing kita mendapat haji yang mabrur kan. Kemudian yang ketujuh, melantik ketua rombongan dalam kalangan orang yang baik akhlaknya, yang berilmu dan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ialah tuan-tuan kan, macam tadilah peneman yang baik kan. Jadi setiap perbuatan kita itu insya-Allah semuanya yang baik-baik. Alhamdulillah sekarang ni tabung haji ke travel ke apa kan, dia dah ada mutawif dia yang baik, yang tahulah selok belok perjalanan haji dan umrah. Dia pun dah pernah pergi haji dan umrah. Sebab tu mutawif dia dah pergi umrah, dah pergi haji, dia tahu perjalanan situasi semasa. Senantiasa memperelokkan percakapan, memberi makan kepada yang memerlukan dan menunjukkan akhlak yang baik kepada jemaah haji yang lain. Ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni nak pergi jumpa Allah kan. Kalau dulu dekat dunia ni, dekat tempat kita ni, kita pergi ni macam-macam kita singgahnya kan, macam-macam yang kita kita perbualkan, benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang lara dan sebagainya. Tuan-tuan, stop dulu tuan-tuan. Kita nak pergi menghadap Rabbul Alamin, kita nak pergi menghadap Yang Maha Esa, kita nak pergi menjadi seorang tetamu Dhaifur Rahman, seorang tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah diri kita tuan-tuan ya, kita perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan zikrullah, sebab nanti ya, kita dapat hati yang tenang kan, kita dapat tunjuk akhlak yang baik kan. Jadi tuan-tuan, pergi haji ni bukan perkara main-main tuan-tuan. Ada orang pergi haji kan, balik dia sama je macam tu kan. Ada orang pergi haji, pergi Masya Allah jahil kan, tapi dapat hidayah dekat Kaabah. Ya Allah, Allahu Akbar kan. Dapat hidayah, balik jadi dulu masa pergi engkau lah gangster dekat Teluk Mas ni, engkau lah gangster tambak Bugis kan, engkau lah. Tapi pergi umrah, pergi haji kan, sekurang-kurangnya dia jadi berubah, jadi kebaikan sikit kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu sebelum pergi haji jarang pergi ke surau, jarang pergi ke rumah Allah, tapi balik pada umrah, balik pada haji, dialah orang pertama yang buka pintu surau. Allahu Akbar. Bermaksud apa tuan-tuan? Maksudnya adalah sedikit perubahan kan, adalah sedikit motivasi ataupun apa, dia punya kesan daripada haji yang mabrur. Mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mara dan ahli keluarga sebelum pergi haji. Ialah dulu 6 bulan kan, takut-takut kita tak sempat ucap selamat tinggal kan, takut-takut kita tak sempat nak minta maaf daripada ahli keluarga kita kan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah kan, kita minta maaf, minta ampun. Mak nak pergi haji, takut nanti umur mak tak panjang, nanti Allah tarik umur mak dekat Mekah, nanti tak sempat jumpa, tak sempat minta maaf, tak sempat bertaubat dengan mak, tak sempat minta maaf dengan mak ayah kita. Kita minta ampun siap-siap, mak doakan saya, doakan ayah, doakan ampun segala dosa kami mak ayah. Takut-takut mana tahu kan Allah tarik nyawa kita, tak, atau tarik nyawa mak ayah kita kat sana. Allahu Akbar. Tak sempat kita nak mengucup mak kita, ayah kita lagi kan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang ni kau pergi haji 3 minggu kan, 4 minggu lebih kurang lah, siap ziarah, jalan-jalan dan sebagainya, lebih kurang 3 minggu lebih kan. Jadi orang kata 3 minggu 4 minggu tu kejap lah. Ada WhatsApp lagi kan, boleh buat video call kan. Ini pergi haji sibuk selfie kan, sibuk ambil gambar dulu kan, buat video. Sekarang saya tengah tawaf, kan tawaf kan. Bukan apa tuan-tuan, kita fokuslah haji kan. Kita nak tunjuk ke orang buat apa tuan-tuan? Tunjuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah niat kita yang pertamanya, menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum keluar rumah bagi mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selalu berpesan pada diri saya, diri anak-anak murid saya kan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita keluar bermusafir, kita solat sunat hajat 2 rakaat dulu tuan-tuan kan. Kalau kita nak keluar rumah lebih 2-3 hari ni tuan-tuan, kita solat sunnah hajat. Bukan apa tuan-tuan, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Kita mohon
Habis kita nak mohon pada siapa? Jiran-jiran. Jiran pun pergi jalan. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga rumah kita, kan, untuk jaga ahli keluarga kita dan sebagainya, kan tuan-tuan. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita solat hajat 2 rakaat, kita mohon, ya Allah, hanya daripada Engkau, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penjaga, yang Maha memberi perlindungan dan yang Maha menjaga sepanjang kita tidak ada dekat rumah. Adab-adab dan rahsia ibadah haji. Antara adabnya ialah, pertama, menjauhkan diri daripada aktiviti perniagaan. Nampak? Ini yang saya cakap tadi tuan-tuan. Pergi haji bukanlah masa untuk membeli belah. Nampak? Kalau kita pergi haji kan, kalau pergi kebun kurma tu kan, beli macam-macam. Pergi shopping kat situ, beli macam-macam. Macam-macam dia nak belinya, kan? Habis. Bukan apa tuan-tuan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu lillahi wa rasuli, ila akhir hadis. Nabi kata apa tuan-tuan? Dulu tuan-tuan, waktu hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah, ada seorang sahabat Nabi. Dia ni niat dia pergi ke Madinah bukan nak ikut hijrah Nabi, tapi sebab ada awek dia kat sana, ada girlfriend dia kat sana, kan? Waktu Nabi kata, kau ikut-ikut dah, kan? Tapi kau tak dapat pahala hijrah. Sebab pahala Allah kata apa? Setiap amal perbuatan itu dengan niat. Kalau kita niat nak pergi haji, nak shopping, tak ada pahala haji dah, kan? Kalau kita berhijrah tadi sebab ada awet, tak ada dapat pahala hijrah. Lalu dia digerak Ummul Qis, kan? Dia gerak Ummul Qis. Ummul Qis tu sahabat Nabi tu lah yang pergi berhijrah, dia dapat kahwin dekat kota Madinah tu, kan? Jadi kita kena betulkan niat kita, jauhkan diri kita daripada aktiviti perniagaan. Cuma lagi sehari dua nak balik tu bolehlah singgah kejap, kan? Nak beli sebagai buah tangan, sagu hati, kan? Untuk ibu ayah kita, untuk adik-beradik kita, jiran-jiran kita, insya-Allah dibenarkan. Tetapi jangan sampai buat aktiviti, dia pergi tawaf lagi, cepat-cepat buat tawaf. Asal kau cepat ni? Aku kan kedai tu tutup. Kan kedai tu tutup, macam mana aku nak beli barang? Tengok, itu dah lari tuan, kan? Itu dah lari niat tuan-tuan, kan? Jadi jauhkan diri daripada bisnes ataupun perniagaan. Berada dalam keadaan kusut masai, berdebu selekeh dan tidak terlalu berhias. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni dah pakai pakaian ihram tu, kan? Dah cantik-cantik, dah orang kata apa, kemaslah. Janganlah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang kita tidak elok dan sebagainya. Menjauhi daripada usungan. Usungan tu maknanya kalau kita sakit, kita naik wheelchair tu, kan? Tapi Nabi kata apa? Kalau boleh kita sihat, kita cubalah berjalan kaki ataupun berlari-lari anak. Sebab kerana keuzuran seperti tidak berpegang kemas ketika kenderaan yang membawa barangan dan makanan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita nak merasai akan penderitaan, akan kesusah payahan orang-orang dulu, para sahabat Nabi, kan? Waktu Siti Hajar, kan, dulu mereka menghantar pergi sa'i, pergi tawaf dan sebagainya. Waktu zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW bersusah payah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, jamrah dan sebagainya dalam keadaan yang penuh dengan kepayahan. Tapi kita hari ini dekat haji nanti ada orang upah lagi, kan? Kalau kita pergi haji, siap ada orang ambil upah. Orang Arab ke orang ni, kan? Mari sini. Kita upah RM20, RM30, RM40. Naik syok, naik on tolak. Tak ada dah dapat pahala susah payah tu, kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan semasa melakukan haji dapat memberi peringatan kepada kita. Antaranya ialah menyediakan bekalan untuk menunaikan fardu haji. Hendaklah ingat bekalan ke akhirat dengan memperbanyakkan amalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak pergi haji ni tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala.
kita ingat akan bekalan menuju ke hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah berwaspada dan menjauhkan diri daripada sifat riak dan sum'ah. Sum'ah riak ni kita buat amalan nak tunjuk dekat orang, itu riak. Kita kaya, kita bagi sedekah ni, oh ambil gambar, upload kat Facebook, aku sedekah anak yatim, aku bagi 10,000 kat anak yatim. Itu riak. Sum'ah ni pula suatu perbuatan yang dia nak orang puji dia. Sum'ah, sama dengar kan? Dia nak orang puji dia. Dia nak didengar. Nama dia didengar oleh satu Teluk Mas ni, satu Tambak Bugis ni. Contoh, itu sum'ah. Kerana amalan tersebut tidak akan menjadi bekalan di hari akhirat dan tidak ada nilai di sana, tuan-tuan. Jauh sifat riak, tuan-tuan. Jangan kita jadi orang yang riak. Oh, aku dapat pergi haji, engkau tak dapat, engkau tak dipanggil oleh Allah. Aku ni Allah sayang, kan? Oh, Allah pilih aku. Tengok, itu riak, tuan-tuan. Patut kita mendoakan orang kita dah pergi, kita doakan orang lain pun dapat turut pergi, ya. Kemudian yang ketiga, ketika keluar menaiki kenderaan dan menghadapi berbagai susah payah sewaktu dalam perjalanan dan dalam kenderaan, hendaklah ingat seseorang itu keluar daripada dunia ini menuju ke akhirat Allah dengan penuh dengan huru-hara dan menggerunkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, itulah kan kaifiat ataupun fadilat ataupun dia punya peringatan kepada orang yang pergi haji. Bukan senang, tuan-tuan, nak pergi haji, kena ada duit, kena ada visa, kena lulus, kena sahkan, kemudian kena sihat tubuh badan, kemudian kena ada muhrim dia, mahram dia dan sebagainya, kan. Macam-macam. Begitulah hidup kita, tuan-tuan, dekat atas muka bumi Allah. Banyak dugaan, banyak rintangan, banyak cobaan, sehinggalah kita dapat menjejakkan kaki dekat tanah haram, barulah kita mendapat nikmat sebenar. Bermaksud waktu kat dunia ni kita dah masuk ke alam kubur, dah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan hati yang tenang dan sejahtera. Ketika menanggalkan pakaian dan memakai ihram, hendaklah ingat sewaktu orang yang menanggalkan pakaiannya itu dan dia meninggal dengan memakai kain kapan, tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu hikmah yang terbesar, tuan-tuan. Tuan-tuan nanti pakaikan ihram, warna semua sama, tuan-tuan, warna putih. Tak adanya pakai ihram ni macam telekong lah, telekong Siti Khadijah, telekong ni warna purple, warna ni dan sebagainya, kan. Kita dekat di sisi Allah warna sama, warna putih. Kau nanti bila aku ingatkan kau, bila aku mati sekarang, kau balut aku dengan kain emas tau. Kau balut aku dengan kain warna, aku suka warna merah, kau balut aku warna merah. Aku suka warna purple, kau balut aku warna purple. Aku suka warna, macam-macam warna dia nak, kan. Itu bermaksud, tuan-tuan, di sisi Allah semua sama, tuan-tuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, Allah kata, di sisi Allah adalah orang-orang yang tinggi nilai takwanya, pahalanya, kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua warna putih, kan, tuan-tuan. Nanti kain kapan kita pun harga RM6, RM7, RM10 je, tuan-tuan, kan. Kita nak kerja apa, tuan-tuan? Cari harta banyak dekat dunia ini, nak kerja apa? Kita banyakkan bersedekah, tuan-tuan. Banyakkan amalan memberi daripada menerima, tuan-tuan. Hari ini ada tabung kat surau, masuk RM10, masuk RM20. Besok pergi surau lagi, masuk RM2, masuk RM1. Ajar anak-anak kita sekali pergi masukkan nak RM10, RM5, RM1 pun cukup, 50% pun cukup. Lama-lama sebulan dah RM15 kalau sertai 50%, kan. Nampak, kita memperbanyakkan bersedekah, banyakkan memberi daripada menerima, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, hidup kita pun, mak kita lahirkan kita, doktor balut kita dengan kain lampai warna putih juga, tuan-tuan. Kita kembali kepada Allah juga, orang balut kita dengan kain kapan warna putih juga, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, muslimin muslimat, di sisi Allah semua sama, tuan-tuan, kan. Kau kaya ke miskin ke, ada pangkat ke, masuk kubur juga, tuan-tuan.
tapi yang membezakan amalan sama ada kubur kita min raudhatil jannah ataupun daripada taman-taman api, taman-taman syurga, ataupun daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Ketika sampai ke tanah haram, hendaklah mengharapkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak, tuan-tuan, kan? Banyakkan berdoa, banyakkan bertalbiyah, kan? Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Banyakkan beristighfar, bertahmid, berzikir, bertasbih, bertakbir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat Baitullah, hendaklah hati mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, tempat paling agung, tuan-tuan, Kaabah, Baitullahil Haram. Kita banyakkan berdoa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyentuh Hajar Aswad, hendaklah berbai'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ingatlah itu adalah bai'ah perjanjian kepada Allah, dan berazam untuk menunaikan bai'ahnya. Ketika memegang kelambu Kaabah dan multazam, hendaklah dirinya pada masa itu tidak ubah bagaikan seorang yang berdosa, yang banyak berdosa, yang jahil, dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tengok ada orang dekat depan Kaabah, tuan, dia pegangnya Kaabah, ya Allah, menangis-nangis, kan? Kita berdoa, kita penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diampunkan, dosa-dosa kita diampunkan, dan doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, hendaklah beringat sedang seseorang itu berada dalam timbangan amalan muslimin dan muslimat. Ketika berulang alik di antara Safa dan Marwah, tidak ubah seperti berjalan-jalan pada hari kiamat, ataupun berulang alik seorang hamba ke pintu rumah rajanya kerana menzahirkan keikhlasan untuk berkhidmat kepadanya. Itu kepada raja, tuan-tuan. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahawasanya kita sedang berkorban untuk mendapatkan yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semasa melakukan wukuf di Arafah dengan segala jenis manusia di atas muka bumi, hendaklah kita membayangkan perhimpunan seperti perhimpunan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menghimpunkan daripada umat Nabi Adam ila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbilion umat, berjuta-juta umat ketika itu dihimpunkan dalam satu padang mahsyar, dikira sebagai padang mahsyar. Di situlah kita nampak ketika mana kita melakukan haji, kan, kita berkumpul ramai-ramai, kita wukuf di Arafah, beribu, berjuta orang berkumpul. Allahu akbar. Begitulah keadaan ketika di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta umat manusia menunggu hitungan amalan, sama ada amalan itu baik ataupun yang tidak baik. Wa na'udzubillah, sama ada timbangan al-mizannya penuh berat dengan timbangan amalan ataupun berat dengan timbangan kejahatan. Allahu akbar. Wa na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ketika melontar jamrah, hendaklah tuluskan hati kerana patuh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menzahirkan perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan kepentingan apa ataupun habuan. Ketika menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatan baginda, kemuliaan baginda, dan juga martabat ketinggian baginda. Memberi salam kepada baginda dalam keadaan seperti Rasulullah dengar salam kita. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, semoga kita semua dapat diterima panggilan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada satu hari nanti orang-orang yang tidak pernah pergi umrah dan haji, Allah terima doa kita, kita dapat melangkah kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita berdoa semoga orang-orang yang dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah sebagainya, kita mendoa, kita harus berdoa setiap hari kepada Allah. Semoga setiap hari doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbetulkan segala amalan-amalan kebaikan kita. Semoga kita mendapat
digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, sampai di sini saja kuliah pengajian kita. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu yang hadapan. Semoga diri kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara kita yang sakit, Allah terima sakit mereka sebagai penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah memberikan syifa, memberikan penyembuhan, memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memakbulkan doa-doa permintaan hamba-hamba dia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahwil 'alaina fi sakaratil maut wan najatata minan nar wa 'afwan 'inda al hisab. Rabbi zidna 'ilma wa zuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma dinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila liqa wa ma'as salamah, sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.